Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam Jumaat kepada anda yang baru bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan kami dari awal pagi tadi. Dan kita teruskan perbincangan kita, perkongsian pada pagi ini. Pada kali ini slot kita Munakahat Asas Rumah Tangga. Kepada anda yang baru nak melangsungkan pernikahan, kepada yang mencari pasangan untuk bernikah, untuk menjadi pasangan hidup anda, ini adalah satu ilmu untuk anda yang kita sama-sama perlu ambil dan hadam untuk kita memahami apa perkara yang berkenaan dengan rumah tangga, insya-Allah. Kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Sabri Nordin selaku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kita adik-beradik kan? Ya, Alhamdulillah. Masih lagi diberi kesempatan. Wallah Nordin Sabri Nordin. Ya, Masya Allah. Baik Ustaz, berkenaan dengan kita punya topik munakahat asas rumah tangga ni, Ustaz pun dah bersama dengan Assalamualaikum. Dah banyak siri dah bersama dengan kita. Kalau kita nak ambil daripada suami, daripada isteri, daripada saksi kita, sekarang wali. Dan kali ini kita nak ada satu lagi topik untuk kita bawakan pada pagi ini. Sebelum tu Ustaz, kita mungkin nak ambil sedikitlah, kita nak ulang kaji sedikitlah berkenaan dengan topik yang kita bawakan pada minggu lepas. Mungkin secara mukadimah untuk permulaan pada pagi ini Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Cik Allah. Minggu yang lalu kita ada bincang tentang berkaitan dengan wali. Baik. Ya. Ada wali mujbi, ada wali bukan mujbi, ya, ada wali akrab, ada wali abad, ya. Dan di situ kita ada sentuh tentang wali satu taraf dan juga wali dua taraf. Okey. Jadi pagi ini insya-Allah kita nak ulang kaji tentang wali satu taraf dan juga wali dua taraf. Dua taraf. Apakah yang dikatakan sebagai wali satu taraf dan apa kriteria dia? Yang kedua, apakah wali dua taraf dan siapa yang ada kelayakannya? Okey. Bukan semua orang boleh lah. Bukan semua orang boleh. Baik. Yang pertama ialah mengenai wali satu taraf. Baik. Bila kita sebut wali satu taraf, berhubung dengan susunan wali yang kita dah bincang minggu yang lalu. Ya, seumpama kita ambil wali selepas daripada ibu, selepas daripada ayah, atuk, kemudian adik-beradik si ibu sebapa. Katalah adik-beradik si ibu sebapa tadi ada 3 orang. Maka 3 orang itu dikategorikan sebagai wali satu taraf. Begitu juga dengan adik-beradik satu bapa. Katalah lebih daripada seorang, maka kesemua selebih daripada seorang adik-beradik satu bapa itu adalah dikira status dia wali satu taraf. Itu juga dengan bapa saudara, ada lebih daripada seorang, maka itu juga masuk dalam kategori wali satu taraf. Baik, bila berkait dengan wali satu taraf ni, siapa yang patut yang kita pilih untuk dijadikan wali? Ini persoalan dia. Dan di sini banyak berlaku kesilapan di kalangan masyarakat kita. Baik, bila wali satu taraf ini, kebanyakan kita ialah kita ambil siapa yang paling tua. Sepatutnya kita kena ambil siapa? Iaitu yang pertama, kriteria dia yang paling fakih. Katalah adik-beradik seibu sebapa tadi ada 3 orang, maka di kalangan 3 orang tu siapa paling fakih? Fakih ni apa Ustaz? Fakih ni adalah orang yang paling faham agama, terutamanya bab munakahat. Maka inilah orang yang ada kelayakan untuk dijadikan wali, dilantik sebagai wali. Namun jika sekiranya ketiga-tiganya fakih belaka, maka tengok kriteria yang kedua, iaitu siapa paling warak. Kalaulah ketiga-tiganya fakih belaka dan warak belaka, maka baru kita tengok siapa paling tua. Situ kedudukannya. Jadi nak pilih wali ni bukan main tangkap muat je. Lain turutannya. Mentang-mentang dia abang yang sulai, teman nak juga jadi wali katanya. Teman lebih dulu makan garam. Tak boleh. Dia ada kriteria dia, prosedur dia. Okey, itu wali satu taraf. Satu taraf. Baik. Wali dua taraf dalam agama kita hanya memberikan peluang kepada atuk sahaja. Atuk sahaja. Atuk sahaja. Orang lain atuk sebelah mana? Atuk sebelah bapa. Sebelah bapa. Bapa kepada bapa. Ataupun ayah kepada bapa. Ataupun bapa kepada ayah. Ladies betul lah lebih kurang. Okey, baik. Atuk sahaja yang ada kuasa wali dua taraf. Apa yang namakan wali dua taraf ni? Iaitulah dialah yang mengakadkan nikah dan dia boleh terima nikah bagi pihak pengantin. Iaitulah atuk ini tadi mengkahwinkan cucunya yang perempuan dengan cucunya yang lelaki dengan beberapa syarat yang tertentu. Sebagai contoh, bapaknya sudah meninggal. Bapak cucunya yang lelaki pun dah meninggal, bapak cucunya perempuan pun dah meninggal. Ya, maka atuklah yang jadi wali. Atuk jadi wali bagi pengantin lelaki dan atuk jadi wali bagi pengantin perempuan. Maka teman nikahkan cucu perempuan yang teman ini dengan cucu lelaki teman ini dan teman terima nikah bagi pihaknya.
Ada 2 orang saksi, sah. Dengan beberapa syarat yang tertentu. Adapun jika sekiranya sepupu nak menikah, sepupu nak menikah dengan sepupunya yang perempuan. Dalam keadaan sepupu yang perempuan ini tidak ada wali yang lain kecuali sepupu itulah. Dialah pengantin lelaki dan dialah wali. Okey, dalam keadaan ini sepupu tadi dia tidak boleh pula mengakadkan nikah. Saya nikahkan sepupu saya yang perempuan ini dengan diri saya dan saya terima nikahnya. Itu tak boleh. Jadi sebab itu ada pandangan di kalangan masyarakat kita bahawa sepupu sebelah bapa tak boleh jadi wali. Ada pandangan begitu. Sebenarnya bukan dia tak boleh jadi wali, tapi yang dia tak boleh adalah dia tak boleh mewalikan dirinya. Maka dalam keadaan itu, jika sekiranya dia nak berkahwin dengan sepupu dalam keadaan wali yang lain tidak ada, maka hendaklah dia dinikahkan oleh wali hakim. Itu sedikit ulang kaji pelajaran kita pada minggu lepas berkenaan dengan wali, dan pada kali ini Ustaz, ini berkenaan dengan orang kata orang sepera normal ataupun orang gila lah katanya. Kita nak tahu apa antara hukum-hukum pernikahannya, bagaimana cara pernikahannya, bagaimana mungkin secara mukadimah permulaan berkenaan dengan topik pada minggu ni Ustaz. Baik, terima kasih Cik Ullah. Pagi ni mungkin ada satu isu baru yang berlaku di tengah masyarakat kita, iaitulah berkenaan orang gila nak berkahwin. Boleh ke orang gila berkahwin? Ya, banyak juga persoalan yang berlaku di tengah masyarakat kita, orang gila nak berkahwin. Satu, bila sebut orang gila nak berkahwin ni ada 2 pandangan je lah. Yang pertamanya, orang normal tapi dikira nak nikah je. Tak ada topik lain. Asal sembang je dia nak nikah. Contoh. Yang kedua, memang gila sungguh. Yakni dia hilang fikiran. Hilang akal dia. Ya. Jadi, dia nak berkahwin. Yang ketiga, dia udahlah hilang akal dia. Lepas tu, gila nak nikah pula. Pantang nampak orang perempuan jadi kejarnya. Ataupun, pengantin perempuan yang gila. Nampak orang lelaki je dikejarnya. Ya, kejar bang nak kahwin bang, nak kahwin bang. Ya. Ataupun hari-hari dia menyengit dekat bapak dia, abah, cik nak kahwin, nak kahwin. Ya, jadi ini orang gila yang gila nak berkahwin. Ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Baik, hari ni kita nak bincang mengenai orang gila yang tak ada akal tadi ni, hilang akal dia nak berkahwin. Apa hukum dia? Secara asasnya, hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, diangkatkan pena dalam 3 keadaan ataupun 3 golongan. Yang pertama ialah anin naimi hatta yastaqizu, orang yang tidur sehinggalah dia jaga. Yang kedua, wa anis sabiyyi hatta yahtamilu, iaitulah orang yang kanak-kanak sehinggalah dia balik. Yang ketiganya ialah al-majnuni hatta yaqilu, orang gila sehinggalah dia berakal. Jadi dalam keadaan 3 golongan ini sebenarnya mereka ni tak ada taklif hukum atas mereka. Tak ada dikira dosa, tak ada dikira pahala bagi mereka apa juga perbuatan dan tingkah laku yang mereka buat. Tak ada. Ya. Sebab apa? Hadis Nabi tadi jelas menyatakan bahawa diangkat pena. Maknanya tak ada tertulis. Tak tercatat. Tak ada catat. Dia mana confirm masuk syurga dah. InsyaAllah. Baik. Itu hukum asalnya. Manakala Syekhul Islam At-Taqiyuddin Abu Al-Abbas berkata, tidak sah akad-akadnya. Orang-orang gila, orang kanak-kanak tadi yang belum balik tadi, tidak sah akad mereka dengan sepakat ulama. Tidak sah akad mereka. Habis tu nak gila nak nikah macam mana? Masuk golongan yang ketiga tadi ulahlah gila, lepas tu gila nak nikah pula. Tak nikah sekarang, berlaku kes-kes sosial, masalah lainnya sebagainya. Maka tidak sah jual belinya, nikahnya, talaknya, pengakuannya, persaksiannya mahupun yang lain. Yang dia ucapkan apa pun tak terpakai. Semuanya adalah lara. Lara ni apa dia? Sia-sia. Tak ada tercatat apa pun hukum ke atas mereka. Yang ini kita boleh lihat dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-11 muka surat 191. Yang jelas. Jadi kalau macam mana ya? Yalah. Hukum asalnya begitu, keinginannya begitu. Tetapi jika sekiranya kita melihat bahawa pengantin lelaki ataupun pengantin perempuan yang gila tadi ada hajat kepada nikah. Macam tadilah, udahlah gila nak menikah tadi tu. Maknanya dia perlu. Kalau dia tak menikah, mungkin boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang
lagi tidak sihat, ya, ataupun boleh merosakkan hubungan kekeluargaan dengan jiran tetangga, ganggu masyarakat, komuniti. Jenayah pun mungkin menjadi, Ustaz. Jenayah pun boleh berlaku, ya, jenayah rogo dan sebagainya. Jadi macam mana nak mengelak ketika itu? Wali jika sekiranya dia melihat bahawa anaknya tadi yang gila tadi ataupun golongan safih. Golongan safih ni yang tak berapa cerdik. Okey. Ya, yang tak berapa cerdik. Kalau dulu dalam majalah gila-gila, pernah baca gila-gila? Macam lembam, Ustaz. Lembam, lebih kurang juga. Ya, okay. Kalau dalam majalah gila-gila dulu ada satu watak namanya Jaki Jipang. Jaki Jipang. Jaki Jipang ni, bos dia bagi gaji tinggi pun dia tak nak RM2. RM2 je. Ini cerita dululah, zaman sekarang tak ada dah majalah tu pun tak ada dah. Baik. Golongan-golongan seumpama ni kalau sekiranya dia nak menikah, ya. Yang pertama, kalaulah dia pengantin lelaki, hendaklah akad tadi diterima oleh walinya ataupun wakil. Okay. Dia tak boleh terima nikah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sekiranya pengantin lelaki yang nak berkahwin tu dalam keadaan safih ataupun dalam keadaan gila tadi ni, maharnya, kalau guna duit pengantin lelaki tadi, mestilah mahar tadi tidak lebih daripada mahar misil. Mahar misil. Mahar misil ni apa dia? Macam mana tu? Mahar misil adalah satu kadar mas kahwin yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Okey. Itu mahar misil. Okey nah. Sama ada ditetapkan oleh pihak berkuasa itu melalui Dewan Undangan Negeri, ataupun kalaulah Dewan Undangan Negeri tadi tidak menetapkan kadar mas kahwin bagi negeri-negeri berkenaan, maka hendaklah dilihat kepada keluarga yang terdekat. Berapa mas kahwin kakak dahulu, dari sudut rupa parasnya, kena tengok tu bab sekufu pula. Itu panjang cerita lagi tu. Itu mahar misil. Jika sekiranya menggunakan mahar tadi, duit daripada walinya, bapaknya, maka ketika itu boleh menggunakan mahar musamma. Mahar musamma apa dia? Iaitu persetujuan kadar mas kahwin daripada pihak perempuan dengan pihak lelaki. Itu jika sekiranya pengantin lelaki yang gila. Adapun jika sekiranya pengantin perempuan pula yang gila, hendaklah dia dinikahkan oleh wali mujbir. Itu yang minggu sudah kita kena belajar bab wali mujbir, hubungan wali itu. Ya, sebab di sini ada kaitannya. Jika sekiranya wali mujbir tidak ada, wali abad tidak sah menikahkan dia. Ya. Abang nak nikahkan tak boleh. Tak boleh. Ya, wali mujbir ni bapa dengan datuk ya. Kalau bapa sudah meninggal, atuk sudah meninggal, maka orang lain tidak boleh menikahkan pengantin perempuan yang gila ataupun yang safih tadi. Maka dia nak nikah macam mana? Naklah dia dinikahkan oleh wali hakim dengan persetujuan wali abad. Masya-Allah. Itu panjang cerita. Biasanya kalau orang gila ni jarang kita tengok kes dia menikah ni. Tapi ada. Begitu juga dengan wali pengantin lelaki yang safih tadi. Yang safih ni ramai. Dalam keadaan kita tak sedar. Ingat ya, kalau safih hendaklah wali tadi adalah wali hakim, bukan wali abad. Abang tak sah menikahkan dia. Itu berkenaan topik kita pada pagi ini, berkenaan dengan pernikahan orang gila ataupun cara-cara bagaimananya, hukum-hukumnya bagaimana dan apa yang perlu dilakukan. InsyaAllah, mudah-mudahan ini adalah satu ilmu walaupun tak ada di kalangan kita. Mungkin ini boleh kita pegang, boleh jadikan panduan masa-masa akan datang, insyaAllah. Ustaz, berkenaan dengan Adin, mungkin ada sedikit masa yang berbaki ni Ustaz. Bagaimana misalnya kata kalau mereka di luar sana nak sama-sama membantu, menyumbang ataupun apa sebenarnya yang boleh dikongsikan berkenaan Adin Ustaz? Baik, terima kasih Cik Olam. Seperti mana yang kita setiap minggu kita belajar bincang tentang bab munakahat ini, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membina satu generasi yang baik. Generasi yang soleh dan juga solehah. Generasi, orang kata generasi madani hari ini tak? InsyaAllah. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Begitu juga kami di Yayasan Adin. Tujuan kami Yayasan Adin ini adalah untuk membangunkan satu generasi dengan moto kita, satu keluarga seorang hafiz. Namun jika sekiranya anak tak pandang dah Ustaz, mana kegayanya. Jadi bagaimana kami nak raih pahala, dapat pahala macam kami hantar anak ke mak Rezeki tak ada. Rezeki tak ada, anak sudah semua besar
besar dah, cucu pun dia minatnya dia berkelain Ustaz. Jadi macam mana kami nak dapat pahala yang seumpamanya? Jadi boleh tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita menyumbang terhadap pembangunan ini, yang mana Yayasan Ad-Din ini merupakan sebuah NGO, badan pertubuhan badan bukan kerajaan, yang menguruskan 26 buah mak tahfiz seluruh Malaysia. Ya, semua 26 buah ni adalah wakaf dan juga infak daripada orang ramai. Bukan kami nak beli bangunan, beli tanah buat bangunan dan sebagainya. Tak. Bangunan orang bagi, tanah pun orang bagi. Ya, namun di dalam 26 buah ini kita ada 1,400 lebih orang pelajar. Dalam 1,400 orang pelajar ni ada 125 orang pelajar yang fakir miskin. Jadi anak-anak kita ini perlukan makan juga, ya. Guru-guru perlu juga dibayar gaji, ya. KWSP, SOKSO dan sebagainya. Semua kebajikan guru-guru kita kena jaga, insya-Allah. Jadi dengan sumbangan dan juga wakaf daripada tuan-tuan, insya-Allah dapat kita imarahkan lagi tanah-tanah wakaf mak tahfiz ini, dan juga kita dapat menguruskan dia dengan baik, yang dapat memberi gaji kepada kaki tangan kita, dapat kita memberi makan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ni bukan sekadar belajar di tanah air. Mana anak-anak kita ni dah habis, sebab kita belajar kita sampai ke peringkat diploma. Udah diploma nanti dia nak sambung belajar ke luar negeri. Insya-Allah ada dah peruntukan untuk mereka. Jadi di mana nak dapat duit ni semua, ciklah? Semuanya adalah daripada sumbangan, wakaf, infak dan juga zakat daripada tuan-tuan. InsyaAllah kami uruskan dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Dan segala maklumat dapat tertera di kancah TV anda. Boleh hubungi saja nombor yang tertera dan juga ke laman Sesawang untuk maklumat dengan lebih lanjut. InsyaAllah. Semoga segala urusan dimudahkan Allah, Ustaz. Amin. Ya Allah. InsyaAllah kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Sabri Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din bersama dengan kita pada pagi ini. Dan kepada anda teruskan bersama kami. Kita jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.